Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi, sabahul khair. Good morning kepada semua penonton TV Al-Hijrah. Berpagi-pagian kita hari ini secara langsung daripada studio TV Al-Hijrah 6 September bersama dengan 20 Safar insya-Allah, dan didoakan semoga semua penonton berada dalam keadaan yang ceria, penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan kita berazam untuk menjadi yang lebih baik. Pagi-pagi ni buka TV, dah start dah. Ada yang baru balik dari masjid, ada yang baru nak sarapan, ada yang tengah bersiap nak pergi sekolah, nak pergi kerja dan sebagainya. Semoga hari-hari kita ini sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton, kadang-kadang kalau kita nak cari apakah healing yang terbaik, carilah rahmat Allah. Dan hari ini kita nak sambung lagi bersama dengan slot peyatim dalam Assalamualaikum Subuh bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Syukri Yusof, ikon peyatim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pagi-pagi lagi Ustaz dah sampai kat studio. Jadi Ustaz, seperti episod-episod seterusnya, kali ini kita nak cerita berkenaan dengan masih lagi dalam lingkungan bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'aistu liutammima makarimal akhlak, insya-Allah. Jadi antara hari ini yang kita nak cerita berkenaan dengan nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz, ceritakan apakah antara nama-nama Rasulullah selain daripada Muhammad dan apakah kaitan nama-nama Rasulullah itu dengan sifat Rasulullah dan kenapa dinamakan sebegitu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Terima kasih pada Amy, terima kasih kepada semua penonton yang bersama dengan kita di awal pagi pada hari ini. Bila kita bercakap tentang Nabi SAW, kita bercakap tentang kebaikan. Kita bercakap tentang kemuliaan. Termasuklah yang kita mahu bicarakan pada pagi ini sekitar nama-nama Rasulullah SAW. Seperti Amy sebut tadi, nama yang paling popular yang selalu kita sebut ialah nama Muhammad SAW. Jika kita melihat Al-Quran, sebenarnya ada dua nama Nabi yang disebut secara jelas, iaitu Muhammad, yang kedua Ahmad. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang Rasul. Dan begitu juga ketika Isa alaihissalam menceritakan risalah yang dibawa olehnya, ajaran yang dibawa olehnya, antaranya Nabi Isa menyebut wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa alaihissalam, aku ni bawa berita gembira bi rasulin, dengan seorang rasul yang datang selepasku, namanya Ahmad. Maksudnya Nabi Isa sudah sebut ribuan tahun dahulu, sebelum kebangkitan Nabi lagi, bahawa akan datang seorang Rasul yang luar biasa, namanya Ahmad. Maksudnya nama Muhammad, nama Ahmad itu disebut secara jelas oleh Al-Quranul Karim. Adapun dalam hadis Nabi SAW, ada satu riwayat yang Nabi sebut secara jelas namanya. Antara hadis itu ialah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW menyatakan, innali asma'an, ana Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana al-hashir, alladhi yuhsyaru nasu ala qadami, wa ana al-mahi, alladhi yumha bihil kuf, wa anal aqib alladhi laisa ba'dahu nabi, atau kama qala. Kata Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai nama-nama. Ada riwayat kata Nabi sebut 5 nama, tapi riwayat Imam Ahmad sebut, bagi saya ini ada nama-nama. Saya Muhammad, saya Ahmad, saya Al-Hashir, yang di mana manusia akan dihimpunkan bersama saya. Wa anal mahi, nama saya Al-Mahi, yang dihapuskan dengannya kekufuran. Maksudnya dengan Nabi ini dihapuskan syirik, dihapuskan kekufuran. Wa anal aqib,
dan saya juga ialah Al-Aqib. Al-Aqib maksudnya yang mengakhiri. Mengakhiri apa? Maksudnya risalah yang Nabi SAW bawa ini adalah risalah yang terakhir. Nabi adalah khatamul anbiya wal mursalin. Nabi adalah penutup kepada semua nabi-nabi dan juga semua rasul-rasul. Dan jika kita lihat 5 nama yang Nabi sebut itu ada satu pengertian yang luar biasa. Contohnya Muhammad yang terpuji atau Ahmad yang dipuji, yang terpuji. Dua-dua nama ini adalah nama yang sangat dikenali di bumi dan juga di langit. Dan bila sebut Muhammad, Ahmad, inilah Rasulullah, manusia terpuji. Manusia yang Amy sebutkan tadi, yang Allah Ta'ala bangkitkan Nabi ini adalah untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Maksudnya, nama itu, maksud nama itu sendiri memberi satu semangat yang luar biasa kepada kita. Maksudnya, Nabi ini seorang yang terpuji. Ada riwayat yang nisbahkan, yang beri nama ini ialah atuknya, ataupun kita sebut atuknya lah, iaitu Abdul Muttalib. Orang tanya Abdul Muttalib, pasal apa bagi nama Muhammad ni? Sebab sebelum itu tidak ada namanya Muhammad. Kata Abdul Muttalib, saya nak cucu saya ini menjadi manusia terpuji di langit dan juga di bumi. Allah. Daripada nama itu dia memberi satu inspirasi kepada kita, inilah insan luar biasa. Begitu juga apabila kita sebut namanya Al-Hasyir. Al-Hasyir yang mengumpulkan. Maksudnya ada keinginan daripada kita apabila kita dikumpulkan nanti, kita termasuk daripada umat yang diradai oleh Rasulullah SAW. Sebab semua manusia dikumpulkan. Itu memanglah bila di mahsyar dikumpulkan. Tapi kita bukan sekadar mahu dikumpulkan, kita mahu dikumpulkan bersama dengan Nabi SAW. Dan begitu juga apabila kita sebut nama Al-Aqib, maknanya Rasul ini adalah Rasul yang terakhir. Jadi kita faham, tak payahlah duk mengarut ada Nabi Melayu lah, Nabi itulah. Sebab Nabi itu ialah Nabi yang terakhir. Tiada Rasul, tiada Nabi lagi selepas Rasulullah SAW. Justru disebut bahawa seperti yang digambarkan oleh Qadhi Iyad, nama Muhammad, nama Ahmad yang kita sebutkan tadi, ianya merupakan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keistimewaan Nabi kita SAW. Sebab yang hebat-hebat ni biasa nama banyak. Sudah tentulah pencipta kita Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Tempat yang paling mulia di dunia ini Mekah, ada berapa nama? Ada namanya Bakkah, ada namanya Al-Haram, ada namanya Al-Balad. Maksudnya tempat yang mulia pun ada nama-nama yang pelbagai. Begitulah juga insan yang paling mulia di dunia ini, di atas muka bumi ini, iaitu Rasulullah SAW. Baginda mempunyai nama yang pelbagai, yang kita sebut tadi 5, walaupun ada sampai menyebut ada ratusan, ada ribuan. Itu tak apalah, itu pendapat masing-masing. Tetapi apa yang jelas yang disebut oleh Nabi SAW bahawa baginda mempunyai 5 nama. Maksudnya ini, daripada nama ini sendiri kita boleh mempelajari sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, iaitu di sebalik nama itu sendiri sebenarnya memberi kekuatan kepada insan itu. Allah. Jadi atas nama itu, kalau nama kita Ahmad, nama kita apa-apa nama, kita ambil semangat daripada nama kita itu. Kalau nama kita Halimah, maksudnya kita mesti menjadi seorang yang penyantun. Ambil semangat daripada nama itu.
Nama bukan sekadar nak bawa dalam panggilan biasa, tetapi nama itu juga adalah satu doa yang berterusan kepada kita semua. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Dan dengan itu para penonton, di pagi-pagi hari ini, kalau kita nak namakan anak ke, cucu ke, ataupun kita nak panggillah dengan gelaran yang baik, yang memberi inspirasi, yang mana insan itu akan membawa nama itu sesuai dengan apa yang didoakan. Kita nak sambung selepas ini. Penting ni untuk kita pilih dan panggil dengan nama yang baik. Ustaz akan jelaskan. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Allahul Hakim yang maha bijaksana. Alhamdulillah para penonton, kembali kita dalam Assalamualaikum Subuh bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof, nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang ni kita nak tanya Ustaz, pentingnya kita pilih, kita panggil nama anak-anak kita, nama kawan-kawan kita dengan nama yang baik. Ini panggil tiba-tiba, "Oi hidung sini." Apalah ya Allah ya Tuhanku. Elok-elok mak dia namakan dia dengan nama Halim ke dan sebagainya kan. Jadi Ustaz, yang pertama pemilihan nama dan yang kedua panggilan itu. Silakan Ustaz. Ya. Ada orang sebut macam ni Ami, ada apa pada nama? Allah. Sebenarnya banyak apa pada nama itu. Banyak kepentingan, banyak sesuatu yang boleh memberi kesan daripada nama kita itu. Justru itu dalam hal ini Rasulullah SAW sebagai qudwah, sebagai uswah kepada kita, di mana kita dah sebut tadi, nama-nama Nabi itu memberi maksud, memberi isyarat yang tertentu. Begitu juga Nabi menyebut dalam satu hadis, Nabi menyatakan begini, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kata Rasulullah, kamu akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kamu dan juga nama ayah-ayah kamu, maka perelokkan nama-nama kamu. Banyak pengajaran yang boleh kita buat, yang boleh kita ambil daripada hadis Abu Daud ini. Yang pertama ialah nama ini kita pakai bukan di dunia saja. Nama ni kita gunakan, kita pakai sampai ke akhirat. Justru Nabi kata kita akan dipanggil nama kita pada hari kiamat, dan yang berbinkan nama kita, ayah kita, keturunan kita. Lantas kata Nabi, fa ahsinu asma'akum, maka perelokkanlah nama-nama kamu.
Jadi siapa yang sebenarnya beri nama kepada anak ni? Ibu dan ayah lah. Ibu dan ayah ni cara dia nak bagi nama ni dengan pelbagai cara. Ada yang memikirkan dia bagi nama ni, dia ambil nama-nama yang memberi makna yang baik. Ada yang ambil sikap, dia kata biar nama tu sebut tentu sedap. Makna tu dia tengok kemudian ataupun dia tanya kemudian. Ini akan timbulkan masalah suatu hari nanti. Yang sepatutnya ialah kita beri nama dan kita tahu apakah maksud di sebalik itu. Bahkan pada pandangan saya, bukan sekadar ada makna. Seolah-olah kita ada pengharapan, kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita ada pengharapan kepada nama tersebut. Katalah kita namakan anak kita itu sebagai Syauqi. Syauqi maksud dia kerinduanku. Maksudnya kita mengharapkan anak kita ini menjadi manusia yang sentiasa merindui Allah. Dan orang yang rindu kepada Allah bukan sekadar rindu, tetapi orang yang patuh, orang yang taat kepada perintah Allah. Orang yang menjadikan kehidupannya memberi manfaat kepada orang lain. Maksudnya, ketika kita beri doa, kita beri nama, bukan nama yang baik, tapi pengharapan apa yang aku nak ni daripada anak aku ini. Dan ia, seperti yang kita sebutkan tadi, ia adalah sebagai satu bentuk doa yang berterusan. Orang panggil kita itu satu doa yang berterusan. Orang panggil kita Mustafa, nama kita Mustafa. Maknanya insan terpilih. Daripada umur sehari sehingga kita meninggal dunia, orang panggil kita Mustafa. Contohnya nama Mustafa. Maknanya nama yang sentiasa disebut itu adalah doa. Justru itu tidak pelik Nabi sendiri ketika bertanya kepada sahabat-sahabat nama-nama mereka, kalau nama yang baik, Nabi kekalkan, Nabi panggil. Tapi kalau namanya tidak elok, Nabi tukar. Nabi tidak ragu untuk menukar. Pernah berlaku seorang lelaki dia jumpa Saidina Umar radhiyallahu anhu. Dia punya aduan dia antaranya ialah kerana dia kata anak dia ni anak yang derhaka. Jadi Saidina Umar ni dia tak dengar satu pihak. Dia dengar ayah dia dengar anak dia. Tapi bila panggil anak dia kata, kenapa aku tak jadi macam ni perangai? Nama yang diberi kepada aku pun nama yang sangat buruk, makna yang sangat buruk. Seolah-olah sentiasa mendoakan sesuatu yang tidak baik kepadaku. Dan satu yang kita nak sebut, nama ini sebenarnya adalah maruah kita. Kita kena jaga nama kita. Orang Melayu pun sebut, jaga nama baik kita, jaga nama baik keluarga. Sebenarnya nama baik itu dia daripada nama kita. Jaga nama kita ni sebab nama ni adalah maruah di kita. Kalau orang nisbahkan benda yang buruk, orang nisbahkan pada nama. Maknanya kalau nama dia sekian-sekian, oh dia buat ni, dia mencuri, dia fitnah orang. Orang nisbahkan pada nama. Yang menyedihkan lagi, bukan nama kita disebut. Kita sandarkan pula kepada nama ayah. Si Fulan bin si Fulan, dia melakukan kerja fitnah. Dia melakukan perbuatan jenayah. Nisbahkan pula kepada ayah kita. Sedangkan ayah kita ayah yang soleh. Ayah yang baik. Seolah-olah kita mencalarkan nama keturunan kita. Begitulah, Amy, Nabi SAW memberi panduan kepada kita nama baginda baik, dan Nabi juga inginkan daripada umatnya supaya mempunyai nama-nama yang baik. Nama yang baik ini adalah doa kepada kita dan kita berusaha mencari kebaikan dalam hidup ini. Allahu Akbar. Dan sebab itulah daripada sekarang ni kita perlu mencari ilmu untuk apa? Untuk kita memberi nama yang baik, untuk kita menjalankan tanggungjawab memberi nama yang baik kepada anak-anak dan keturunan kita. Dan Ustaz sebagai ikon peyatim, Ustaz hari ini juga tampil untuk memberikan satu ruang kepada para penonton untuk kita memberikan ruang pula kepada anak-anak yatim ini melalui APIA. Jadi apa yang dapat Ustaz sampaikan kepada para penonton berkenaan dengan APIA? Silakan. Saya ingin menyampaikan tadi di hujung tadi saya menyebutkan bahawa kita membawa nama kita, nama keluarga kita.
nama ibu ayah kita. Jadi saya nak mengajak pada waktu ini, dalam suasana pagi seperti ini, untuk kita sama-sama berinfak untuk pembangunan apa yang kita sebut sebagai Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim ASEAN yang bertempat di Dungun. Tujuannya sangat murni. Akademi ini ialah untuk membimbing anak-anak yatim supaya mereka menjadi insan, mereka menjadi manusia. Dalam kajian kami, sebenarnya perubahan yang paling mudah hendak kita lakukan kepada asnaf, kepada anak-anak yatim melalui pendidikan, melalui proses pendidikan. Jadi insya-Allah kita bina APIA, Akademi Pendidikan Islam, Pengajian Islam Anak-anak Yatim ini, dan dalamnya ada masjid. Ini adalah sebagai satu usaha kita yang berterusan untuk kita masukkan diri kita daripada golongan yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang kita baca tiap-tiap minggu. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dan juga penjaga anak-anak yatim berada dalam syurga, dekatnya Nabi tunjukkan dua jarinya. Maknanya rapatnya, hampirnya Rasulullah SAW bersama dengan orang yang menjaga anak-anak yatim, orang yang mengurus anak-anak yatim. Kita berada pada tahun 2023 ini, kita faham bahawa menjaga anak yatim ini bukan sekadar ajak dia berbuka puasa bulan Ramadan saja ataupun sekali-sekala kita bantu. Tetapi membantu anak yatim ini ialah proses yang berterusan. Proses yang berterusan. Dan senjata paling ampuh untuk membuat perubahan yang positif kepada anak-anak yatim ini ialah melalui proses pendidikan seperti yang saya katakan. Saya mengajak muslimin muslimat yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini untuk kita menginfakkan sebahagian daripada rezeki Allah. Allah gunakan perkataan min, maknanya sebahagian. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebahagian daripada apa yang kami beri rezeki kepada mereka, mereka infak. Maksudnya bukan semua sekali, sebahagian kecil. Sebenarnya kita rasakan RM5 itu kecil tapi besar bagi mereka. RM10 itu masih kecil kepada kita tapi sangat besar kepada mereka. 100 itu kita rasa masih kecil tetapi terlalu hebat, terlalu besar jumlah itu kepada anak-anak yatim, untuk mereka bangunkan diri mereka untuk menjadi warga negara yang baik. Dan insya-Allah anak-anak yatim ini suatu hari nanti akan membangunkan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Wallahu alam. Itu dia, insya-Allah Ustaz atas doanya. Dan ayuh para penonton, kita bersama-sama membantu. Kalaulah hari ini ribuan orang yang tengah tengok kita ni, katalah 2,000 seorang RM1, 2,000 pagi ni, insya-Allah, dan semoga berterusan hingga sampai bila-bila, insya-Allah. Dan insya-Allah kita ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof, ikon PRTM. Banyak ilmu kita dapat, rasa tak puas kan, tapi walaupun pagi lagi ni kita dah rasa semangat dah untuk teruskan menimba ilmu. Dan insya-Allah para penonton jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika, teruskan bersama dengan saya selepas ini dalam Assalamualaikum 7. Kita akan bersama dengan seterusnya itu Al-Fadhil Ustaz Jafri. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Mak, Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Berilah sedikit senyuman di wajah mereka dengan berinfak ke Persatuan Kebajikan Anak Yatim Malaysia. Yang Maha Perkasa, Allahul Hakim, yang Maha Bijaksana.